Satu kes baharu kluster persidangan keagamaan di Kuching dikenal pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Tengah Malam. 2 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 102 kes. Kes kematian ke-101 merupakan lelaki berumur 64 tahun mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif daripada kluster Bali. Pesakit yang mempunyai sejarah penyakit kronik telah dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Pahang pada 12 April lalu dan disahkan meninggal dunia pada 29 April jam 4.14 petang. Kes kematian ke-102 iaitu kes 5,282 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 16 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 April 2020 jam 12.55 tengah hari. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan terdapat 84 kes pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 4,171 kes. Manakala 57 kes baharu dilaporkan dengan 25 daripadanya kes import menjadikan jumlah keseluruhan kes baharu positif COVID-19 di Malaysia 6,002 kes. 14 daripada 36 kes yang dirawat di unit rawatan rapi memerlukan bantuan pernafasan. Kebanyakan kes daripada kluster DHUS adalah berkait rapat dengan kluster terbesar di Kuching iaitu kluster persidangan keagamaan di sebuah gereja iaitu 29 kes atau 51.8%. Datuk Dr. Nur Hisham menjelaskan tiada kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari wad COVID-19 dan unit rawatan rapi di hospital tersebut. Sehingga 29 April 2020, seramai 2,003 orang kontak rapat telah dikenal pasti susulan aktiviti pengesanan kontak rapat dengan secara aktif yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Didapati 1,950 anggota kesihatan adalah negatif ujian pengesahan COVID-19. Tambah beliau, langkah-langkah pembendungan secara aktif telah diambil bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan di HUS adalah terjamin. KKM telah memulakan aktiviti perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial di semua fasiliti kesihatan KKM, termasuk aktiviti bantuan awal psikologi secara individu dan kumpulan. Satu kes baharu daripada kluster persidangan keagamaan di sebuah gereja di Kuching, Sarawak dikenal pasti hari ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 bagi kluster berkenaan sebanyak 176 kes. Daripada jumlah kes positif berkenaan, 86 kes telah pulih, 85 kes sedang dirawat, 2 kes lagi dirawat di unit rawatan rapi, manakala 3 kes kematian dicatatkan. Kluster Hospital Umum Sarawak yang melibatkan anggota kesihatan Hospital Umum Sarawak pada hari ini terdapat 2 kes baru menjadikan jumlah kes COVID-19 kluster ini adalah sebanyak 56 kes. Daripada jumlah tersebut, kes positif COVID-19, 35 kes telah discharge dan pulih sepenuhnya, manakala 21 kes sedang dirawat di hospital. Manakala kluster pesakit di bawah siasatan PUI Itali, tiada kes baharu dicatatkan menjadikan kluster berkenaan kekal 63 kes. Pihak berkuasa tempatan PBT sewajarnya membenarkan operasi semua sektor ekonomi yang telah dibenarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pada tahap keempat PKP. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, kekeliruan mengenai kebenaran beroperasi itu akan dibincangkan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Jelas beliau sepatutnya tidak wujud perbezaan kebenaran apabila MITI meluluskan semua sektor ekonomi beroperasi dengan kapasiti penuh tanpa sekatan. Beliau turut menegaskan walaupun kebenaran diberikan untuk 100% pekerja bekerja semula, ia masih tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dari segi kilang-kilang yang dibenarkan dibuka tadi, sebenarnya dari segi penjarakan sosial dan sebagainya, semuanya terdapat di dalam SOP yang telah pun ditetapkan oleh MITI. MITI menetapkan SOP yang ketat kepada kilang-kilang yang mereka benarkan pembukaannya. Dan kilang ini yang melibatkan essential kilang-kilang yang keperluan asas ini, makanan dan sebagainya, sebenarnya dulu telah pun dibuka. Cuma dulu dari segi peratusan pekerjanya mungkin saya kira 50% saja. Jadi sekarang ni kita benarkan tambahan menjadi 100%. Kebenaran untuk pelaksanaan solat tarawih dan solat Jumaat di masjid sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP keempat ini masih di dalam perbincangan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, pelbagai aspek perlu diambil kira, antaranya aspek keselamatan, kesihatan dan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP. Dan kita juga kena lihat apakah stand kerajaan yang terakhir berkenaan dengan PKP ini, apakah akan disambung atau tidak. Jadinya kami mengambil inisiatif mengadakan perbincangan demi perbincangan dengan ashabus samahah, para mufti, ahli jawatankuasa fatwa kebangsaan dan juga mereka yang terlibat termasuklah KKM. Dan perbincangan itu sehingga saya sendiri pun dimasukkan dalam perbincangan untuk MKN yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ismail yang dibuat hampir setiap hari. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan Aidilfitri Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP kepada asnaf di Ibu Negara. Sumbangan dana zakat berjumlah hampir 13 juta ringgit diserahkan kepada 26,400 orang penerima yang memerlukan. Dana bantuan zakat kecemasan buat kali kedua juga turut diumumkan oleh MAWIP bernilai hampir 3.5 juta ringgit ekoran pelanjutan PKP keempat. Bantuan ini akan disalurkan sekali lagi kepada pemohon zakat kecemasan tanpa perlu membuat permohonan baru. Masjid-masjid di seluruh Melaka diberi kelonggaran untuk menunaikan solat tarawih secara berjemaah selepas solat Isyak bermula esok. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata, namun kebenaran berkenaan hanya dihadkan kepada 4 orang pegawai masjid yang mana mereka harus mematuhi syarat-syarat tertentu dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta pihak berkuasa berkaitan. Beliau berkata hasil perbincangan dengan pejabat mufti Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM itu telah memutuskan 4 pegawai tersebut adalah pengerusi masjid, imam, bilal dan siap. Katanya antara syarat-syarat lain yang mesti dipatuhi termasuklah solat tarawih yang dijalankan adalah sebanyak 8 rakaat yang ringkas, tidak menggunakan pembesar suara di luar masjid, mengamalkan penjarakan sosial serta mereka yang terlibat tidak mempunyai simptom COVID-19. Kerajaan negeri juga turut membenarkan Mahkamah Syariah di ketiga-tiga daerah Melaka Tengah, Jasin dan Alu Gajah beroperasi bermula 4 Mei. Kebenaran operasi itu hanya untuk 2 hari seminggu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa keempat sehingga 12 Mei 2020 membabitkan kes-kes terdesak yang memerlukan tindakan segera pihak mahkamah. Mahkamah juga mesti memastikan semua tata cara operasi mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan pihak berkuasa yang berkaitan. Sektor ekonomi tertentu seperti bengkel kenderaan, perniagaan alat perkakas dan perkhidmatan dobi bukan layan diri kini diberi kelonggaran untuk beroperasi sepanjang tempoh PKP di Kelantan.
Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amaruddin Abdullah berkata, kelonggaran diberikan selepas mengambil kira perkembangan semasa kes COVID-19 di negeri itu yang kini mencapai status zon hijau. Beberapa negeri lain sudah buat. Tapi kita buat ni kita tangguh dulu sebab kita nak tengok yang PKP peringkat keempat ni. Dari perkembangan. Jadi sekarang dia nampak positif. Jadi kita ambil keputusan, kita boleh bagi kelonggaran lah. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN Kelantan di Kota Baru. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Amar memberitahu pemilik premis yang ingin beroperasi perlu membuat permohonan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI terlebih dahulu. Mereka juga tertakluk kepada peraturan peringkat pihak berkuasa tempatan PBT masing-masing dan perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Difahamkan permohonan untuk beroperasi paling banyak diterima di Kelantan adalah membabitkan bengkel membaiki kenderaan. Projek berjumlah 1.004 juta ringgit bagi pelaksanaan 22 projek rintis telah dijalankan secara atas talian hari ini. Projek yang merangkumi 4 daerah di Selangor iaitu Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan Sabak Bernam membabitkan penyertaan seramai 554 kontraktor. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dalam satu kenyataannya hari ini memaklumkan 22 projek itu terbahagi kepada 8 projek Jalan Perhubungan Desa JPD, 3 projek Program Ameniti Sosial PAMS dan 11 projek Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT. Projek yang dibangunkan di bawah pakej ransangan ekonomi prihatin ini adalah bagi memastikan kitaran ekonomi di kawasan luar bandar terus bergerak meskipun negara sedang berdepan pandemik COVID-19. Sesi cabutan undi telah dibuat secara manual dan disiarkan secara langsung di akaun Facebook KPLB pada siang tadi dengan disaksikan Wakil Persatuan Kontraktor dan Unit Integriti Kementerian. Kerajaan sebelum ini telah melonggarkan sekatan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada kontraktor G1 dan G2 bagi melaksanakan projek-projek kecil. Selain melaksanakan penangguhan bayaran pinjaman selama 6 bulan, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kini juga fokus membantu barisan hadapan dalam memerangi wabak COVID-19. Jelas pengerusinya Wan Saiful Wanjan, PTPTN akan terus membantu kerajaan dalam pelbagai aspek demi kesejahteraan rakyat. Kita cuba sedaya upaya untuk membantu dan ini sebahagian daripada sumbangan kita dan seperti mana yang kita tahulah penangguhan pembayaran itu pun sebagai satu sumbangan kita dalam bentuk stimulus ekonomi untuk rakyat. Tambah beliau lagi, PTPTN juga sedang dalam perancangan untuk menyalurkan lebih banyak sumbangan kepada pihak terlibat dalam barisan hadapan. Hari ini, PTPTN telah menyumbangkan alat bantuan pernafasan PAPR dan pakaian perlindungan peribadi PPE yang bernilai 160 juta ringgit kepada Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Selayang. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Wan Saiful kepada Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba di Putrajaya. Sistem pemantauan gejala COVID Kosmos yang dibangunkan sepasukan penyelidik Universiti Malaya UM memberikan penjimatan masa yang banyak kepada petugas kesihatan dalam memantau individu sedang dikuarantin akibat COVID-19. Melalui sistem ini, petugas kesihatan tidak perlu menelefon individu yang dipantau setiap hari secara manual. Menurut pensyarah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UM, Profesor Dr. Chiu Tiam Kian, proses pemantauan boleh dijalankan oleh petugas kesihatan dengan mengakses gejala yang dilaporkan pesakit ke sistem utama Kosmos melalui papan pemuka. Bagi mana-mana pesakit yang tidak membuat laporan, sebenarnya pakar perubatan boleh pantau mereka melalui dashboard. Dan untuk golongan itu, contohnya katakan 10% yang tidak membuat laporan, maka pakar perubatan baru menghubungi 10% pesakit ini. Dalam pada itu, pakar klinikal Fakulti Perubatan UM, Dr. Hairin Abdul Hadi berkata, walaupun baru sebulan menggunakan sistem itu, Kosmos ternyata memberikan kemudahan yang memberangsangkan kepada petugas kesihatan.
Dan yang mudahnya ialah kita tahu berapa orang, kalau kita tengok dashboard tu, berapa orang yang perlu kita panggil dan berapa orang yang telah berubah dia punya status dia punya gejala tu. Profesor Dr. Chiu dan Dr. Hairin menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Selepas memperkenalkan robot Kia pertama di Malaysia untuk menghantar makanan kepada pesakit COVID-19, Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM mencipta satu lagi robot. Dikenali sebagai robot Vita, ia berupaya merawat pesakit COVID-19 secara langsung di wad. Pengarah HCTM, Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid menjelaskan ciptaan terbaru ini mempunyai alat kawalan jauh yang boleh dikawal secara manual dan dilengkapi alat pengimbas yang membolehkan navigasi selamat. Ini termasuk kebolehan berhenti jika mempunyai halangan, sekaligus mengurangkan risiko jangkitan antara pesakit dan doktor selain mengurangkan penggunaan peralatan pelindungan diri PPE yang sukar diperoleh ketika ini. Fungsi telemedicine di mana jururawat kita boleh berada jauh daripada kawasan katil pesakit. Juga ia boleh, kalau lihat di sebelah kiri sana, ia mempunyai stetoskop di mana pesakit itu boleh meletakkan stetoskop di dada dan boleh dibaca ataupun didengar degupan jantung ataupun bunyi pernafasan daripada menggunakan iPad di nursing station. Robot Vita hasil kerjasama HCTM dan Indisium Sdn Bhd dilengkapi ciri-ciri keselamatan dan hanya boleh digunakan oleh individu yang mempunyai kata-kata kunci sahaja. Pengarah urusan Indisium Sdn Bhd, Prem Kumar optimis robot Vita mampu membuka lebih banyak inovasi baharu di Malaysia sebagai platform membantu petugas perubatan memantau dan merawat pesakit secara langsung di setiap wad. Robot Vita ini juga berkemampuan untuk disambungkan dengan sebarang alat peranti kesihatan seperti ultrasound. 351 pelajar UMT menjadi kelompok pertama yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing dalam operasi penghantaran pulang pelajar universiti berkenaan. Penghantaran pelajar Zon Timur itu meliputi 65 pelajar Terengganu, 176 pelajar Kelantan dan 110 pelajar Pahang. Mereka bertolak 9 malam tadi. Proses penghantaran pulang tersebut melibatkan 23 buah bas dan satu van yang disediakan oleh pihak universiti. Kesemua kenderaan tersebut sudah disanitasi dan berada dalam keadaan yang baik. Hanya 20 pelajar ditempatkan bagi setiap bas dan kesemua mereka sudah melalui beberapa fasa saringan kesihatan dan mematuhi garis panduan SOP yang ditetapkan. Seorang pegawai UMT ditugaskan untuk mengiringi perjalanan mereka bagi melaporkan perkembangan terkini sepanjang perjalanan ke destinasi. Mengikut rekod, lebih 1,500 pelajar UMT akan dihantar pulang sepanjang tempoh PKP 4. Terima kasih kepada kerajaan, kepada UMT dan juga kepada KPT kerana membenarkan saya pulang ke kampung halaman. Saya cukup berasa bahagia dan juga teruja bila dapat balik ke kampung selepas menjalani beberapa hari PKP di UMT. Dan terima kasih kepada kerajaan semua. Bermula 1 Mei, peminjam sewa beli dan pembiayaan Islam berkaedah tetap akan menerima notis pemberitahuan proses penangguhan pembayaran. Ia susulan pelaksanaan moratorium selama 6 bulan yang diumumkan Bank Negara Malaysia BNM sebelum ini. Notis akan diberikan menerusi khidmat pesanan ringkas SMS, email atau surat berdaftar daripada institusi perbankan berhubung langkah yang perlu diambil bagi menyempurnakan proses berkenaan. BNM dalam satu kenyataan menjelaskan, susulan daripada pengumuman pada 25 Mac lalu, institusi perbankan sedang dalam proses memformalkan perjanjian. Ia merangkumi semakan terhadap syarat pembayaran balik dengan peminjam sewa beli dan pembiayaan Islam berkaedah tetap bagi pelaksanaan moratorium 6 bulan.
Langkah tersebut bagi memenuhi keperluan prosedur di bawah Akta Sewa Beli 1967 dan keperluan syariah yang terpakai bagi apa-apa perubahan yang dibuat terhadap syarat perjanjian terbabit, termasuk perubahan kepada jadual pembayaran atau jumlah pembayaran berikutan moratorium. Program Saringan Prihatin PSP Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso ke atas pekerja termasuk pekerja asing syarikat dalam sektor yang dibenarkan beroperasi ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 2 hari lalu. Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad menyatakan saringan COVID-19 di bawah inisiatif itu diberikan secara percuma untuk pekerja yang majikannya berdaftar dengan Perkeso. Sejak program saringan ini dimulakan, iaitu bermula 27 April 2020 sehingga 29 April 2020, lebih daripada 72,000 orang ataupun pekerja yang telah mendaftar untuk menjalani program saringan ini. Daripada jumlah itu, seramai 67,131 orang atau 92.7% merupakan warga negara Malaysia, manakala seramai 5,221 atau 7.3% adalah pekerja asing. Biasanya keputusan untuk program saringan prihatin Perkeso ini boleh diketahui antara 24 ke 48 jam di mana dia tertakluk di mana seseorang pekerja itu membuat saringan ataupun di mana majikan itu berada, dan pekerja boleh menyemak keputusan ini di dalam atau melalui portal PSP Perkeso. Dan harus saya tekankan di sini bahawa keputusan yang diperolehi hanya akan diketahui oleh pekerja dan Perkeso saja. Bermakna keputusan ini adalah sulit. Menurut beliau lagi, saringan boleh dibuat sama ada di tempat kerja melalui temu janji majikan dan penyedia perkhidmatan ataupun pekerja hadir ke makmal atau klinik berdasarkan temu janji yang dibuat. Saringan disediakan melalui panel klinik PSP Perkeso. Keutamaan diberikan kepada pekerja yang bekerja di zon berisiko tinggi jangkitan COVID-19. Syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat swasta yang ingin menghulurkan bantuan dan dana COVID-19 disaran menyalurkannya di bawah platform rangkaian tindak balas bencana GDRN yang bertujuan bagi mengelakkan sebarang pertindihan bantuan. GDRN diuruskan Sekretariat Bersama diketuai Yayasan Hasanah milik Khazanah dan Telekom Malaysia Berhad. Menurut pengarah urusan Yayasan Hasanah, Syahira Ahmad Bazari, GDRN berperanan menyelaras bantuan syarikat daripada GLC dan swasta. Setakat ini, bantuan-bantuan yang telah disalurkan merangkumi bantuan-bantuan medikal, perubatan seperti ventilators dan PPEs, di mana lebih daripada 50 hospital di negara kita telah dimanfaatkan dengan bantuan tersebut, dan juga sekarang lebih daripada 20 juta daripada 95 juta yang saya sebutkan tadi telah disalurkan terus kepada komuniti, khususnya sekarang ni kebanyakannya bantuan makanan. Semalam Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan sejumlah 95.4 juta ringgit telah dikumpulkan syarikat GLC dan GLIC di bawah GDRN. 79 juta ringgit daripadanya disumbangkan kepada Kementerian Kesihatan melalui pembelian pelbagai peralatan kesihatan dan makmal. Badan Bukan Kerajaan dan Perusahaan Sosial disaran memanfaatkan sepenuhnya Geran Khas Hasanah 2020 bagi menggerakkan program bantuan bagi komuniti terjejas akibat COVID-19. Pengarah urusan Yayasan Hasanah, Syahira Ahmad Bazari berkata, permohonan geran berkenaan bermula 15 April lalu sehingga 15 Oktober. Pelbagai program boleh dilaksanakan dalam jangka masa 3 hingga 12 bulan sama ada dalam tempoh atau selepas tamatnya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saiz geran maksimum yang boleh dipohon berjumlah sehingga RM250,000.
Setakat ini kita telah terima lebih daripada 100 permohonan dan kita akan menyalurkan, kita ada proses yang kita lalui untuk meluluskan permohonan tersebut supaya bantuan dapat diselaraskan dengan segera. Jadi tujuan grant khas ini juga ialah untuk menyalurkan bantuan dengan segera, rapid mobilisation sewaktu PKP dan juga selepas PKP. Mereka yang ingin memohon boleh melayari laman sesawang Yayasan Hasanah di www.yayasanhasanah.org.my. Permohonan yang berjaya akan dimaklumkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh ia dihantar. Polis akan membuka kertas siasatan terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang termasuk ahli politik. Demikian tegas Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Picek. Katanya kertas siasatan akan dihantar kepada Jabatan Peguam Negara untuk disemak Timbalan Pendakwa Raya dan sekiranya cukup bukti, kes akan dituduh di mahkamah. Ada kecenderungan di kalangan segelintir kecil ahli-ahli politik ini yang apabila mereka buat salah, mereka ditangkap, mereka didakwa, mereka disabit, mereka mengaitkan dengan alasan bermotifkan politik. Itu dakwaan dia orang. Itu kecenderunganlah sebelingan kecil. Bila mengulas dakwaan ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh yang mendakwa pertuduhan terhadapnya di mahkamah semalam berkaitan penyebaran video di bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru adalah bermotifkan politik. Tambah Datuk Ayub, keputusan untuk menuduh di mahkamah bukan bidang kuasa polis dan Fuziah mempunyai hak untuk membela diri di mahkamah bagi membuktikan beliau tidak bersalah. Long Tiger atau Abdul Hamim Abdul Hamid, 31 tahun, ditahan polis di rumahnya di Muar, Johor kerana memfitnah seorang pegawai polis IP ditangkap kemarin. Lelaki berasal dari Myanmar itu direman 5 hari untuk siasatan bermula semalam. Long Tiger tular dan menimbulkan kontroversi kerana kelantangannya melalui laman langsung Facebook yang mencabar pelbagai pihak. Memegang kad Pesuruhjaya Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR, suspek mempunyai 3 rekod lampau dan telah disabitkan kesalahan membabitkan ugutan jenayah pada 2009 selain kes culik dan rogol pada 2012. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Picek mengesahkan Long Tiger juga mempunyai kaitan dengan kumpulan gangster. Asalnya memang daripada Myanmar lah. Dia mengaku dilahirkan di Mentakap Pahang, membesar di sini. So dia ditangkap tuan-tuan atas kesalahan lah. Disyaki menyebabkan kesalahan Facebook dia, sosial media memfitnah seorang pegawai polis yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah IP ditangkap. Ini tidak ada kaitan dengan dakwaan dia bahawa beliau ada bukti banyak untuk dikemukakan kepada SPRM dan sebagainya. Itu. Sementara itu, seorang anggota polis berpangkat korporal di IPD Muar turut ditahan kerana merakam gambar dan video penahanan Long Tiger sehingga tular di media sosial. Anggota berusia 37 tahun itu disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baiklah, laporan tadi mengakhiri berita tengah malam. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Salam hormat dan Assalamualaikum.